Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang menonton channel saya pada hari ini untuk kita sama-sama kenali apa itu Nearpod. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Lokman daripada SMK Pendeta Zakbar, iaitu Guru Cemerlang Sains. Jadi, masalah saya sebelum ini ialah kurang engagement ataupun penlibatan pelajar dalam kelas. Jadi saya fikir-fikir, apakah apps yang sesuai untuk saya libatkan pelajar sepanjang sesi PDP tu. Jadi saya pun buat research sikit, study sikit di YouTube dan saya jumpa satu aplikasi yang sangat interaktif yang dipanggil sebagai Nearpod. Jadi saya pun buatlah sharing di media sosial, di Teacher Collection dan mendapat 4.2k share. Daripada ramai-ramai ni, ramai juga yang PM saya minta saya buat video tutorial. Jadi terhasillah video ni. Sebelum tu, kita kena kenali apakah konten atau aktiviti yang terdapat dalam Nearpod ni. Jom kenali Nearpod dulu. Okay, dalam Nearpod ni, dia ada bahagian konten dan juga bahagian activities. Dalam bahagian konten ni, cikgu boleh pilih lah apa yang cikgu rasa nak buat. Tapi yang menariknya, ada juga cikgu-cikgu yang tulis di ruangan komen. Dalam teacher collection tu, dia cakap dia suka VR Fitrick ni. VR Fitrick ni, dia boleh bawa pelajar dia untuk meneroka lah. Contoh nak tengok UK, nak tengok Switzerland, nak tengok salji. Jadi dia boleh gunakan VR Fitrick ni. Tapi yang saya nak tekankan pada hari ini adalah activities. Jadi apa activities yang kita boleh create untuk pelajar kita dalam Nearpod ni? Okey. Dalam activities ada 10. Okey, cikgu boleh tengok ada 10 activities. Kita akan pergi kepada beberapa contoh lah untuk hari ini. Okey, yang pertama cikgu boleh createkan satu game yang diberi nama Time to Climb. Okey, di mana cikgu boleh setting soalan dekat sini dan pelajar akan jawablah. Pelajar yang paling tepat menjawab, dia akan terus mendaki bukit ni. So kita akan tahulah, maksudnya kalau pelajar tu lagi cepat dan lagi tepat jawapan dia, dia akan lagi tinggilah kedudukan dia. Jadi dia akan berlumba-lumba lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, untuk cikgu-cikgu macam cikgu sains ataupun cikgu-cikgu seni, boleh gunakan butang draw it ni. Cikgu boleh bagi pelajar untuk menghasilkan lukisan ataupun untuk melabel lukisan yang cikgu minta diorang buat lah. Okay. Dan yang ketiga, kita ada open-ended question. Open-ended question ni boleh guna untuk soalan-soalan terbuka lah. Contoh, apa perasaan anda, berikan satu istilah sebelum mulakan PDP dan sebagainya. Okay, poll pula cikgu boleh bagi beberapa pilihan jawapan lah. Jadi cikgu nak buat survey ke apa sesuai untuk guna poll ni. Kemudian yang ni yang famous, iaitu quiz. Cikgu boleh create quiz dalam ni, kemudian boleh tengok berapa contoh kan. Contoh, ada 3 soalan, kemudian boleh tengok berapa ramai pelajar yang terlibat dan boleh tengok contoh Nancy ni 3/3 dia betul. Brian ni 1/3. So cikgu boleh tengok lah. Oh, dia betul soalan nombor 2 saja. 2 soalan ni dia salah. Dan bila dah ramai-ramai student cikgu dah menjawab soalan tu, cikgu boleh terus buat pengukuhan on the spot. Tengok yang soalan mana yang paling kurang dijawab dengan betul. Okay. Seterusnya kita boleh tengok juga untuk matching pairs. Contoh macam cikgu sejarah, cikgu pendidikan Islam. Sesuai juga guna matching pairs ni. Contoh cikgu sejarah, boleh letak nama tokoh dekat sini, kemudian gambar tokoh. So pelajar pilih lah. Okay. Dan yang collaborate board ni, cikgu boleh minta pelajar untuk buat aktiviti dalam kumpulan ke ataupun aktiviti individu pun boleh. Kemudian pelajar tu akan menaip apa-apa jawapan dalam ni dan dia akan keluar dalam bentuk sticky note ni. Jadi dia akan interaktif lah. Pelajar boleh tengok jawapan pelajar lain dan cikgu boleh pilih mana jawapan yang cikgu rasa menarik untuk dibincangkan. Okay, dan yang bestnya dalam Nearpod ni, lepas dah selesai cikgu punya kelas tu, cikgu boleh lihat laporan aktiviti pelajar, boleh tengok macam mana penlibatan pelajar dan boleh download sebagai evidence DVD. Okey, macam mana nak sign up? Jom kita tengok macam mana cara untuk sign up. Saya dah sediakan satu tutorial yang ringkas untuk cikgu follow. Okey, jom kita sama-sama sign up. Okey, baiklah cikgu. Jadi untuk memulakan Nearpod ni, cikgu kena type nearpod.com dan dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, kalau cikgu dah jumpa paparan ni, maksudnya betul lah pencarian cikgu tu. Dan cikgu boleh nampak ada student join lesson, teacher sign up for free dan administrators lah. Jadi untuk cikgu mulakan, cikgu kena klik di sini, sign up for free. Okay.
yang warna hijau ni, kemudian cikgu akan sign up macam biasalah. Tapi memandangkan saya dah sign up, jadi saya hanya perlu login di sini saja. Okey, ini adalah step kedua bila kita dah login, akan jumpa paparan ni. Jadi cikgu hanya perlu login with Google. Okey, bila kita dah login, dia akan muncul paparan macam ni. Okey, cikgu boleh tengok di sebelah kiri ni ada my lesson, report, start plan. Manakala di sini ada create folder dan ini pula adalah slide yang saya pernah upload sebelum ni lah. Okey. Jadi apa yang cikgu perlu buat bila cikgu dah mula-mula login nanti, cikgu hanya pergi kepada butang create. Okey. Butang create ni. Klik saja dan cikgu akan nampak ada lesson, video, activity dan Google Slide. Cikgu hanya pilih lesson saja. Cikgu klik lesson. Okey. Ini cikgu akan nampak paparan ni selepas kita klik lesson tu. Dan apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu nampak tak ada butang drag and drop ni. Cikgu boleh upload cikgu punya PowerPoint. Ini perlu upload saja. Saya contohlah saya tunjuk satu PowerPoint yang saya dah sediakan. Kita tunggu dia loading. Dan bila cikgu dah upload, cikgu akan nampak ada file processing ni. Cikgu hanya perlu tunggu sampailah cikgu punya slide tu semua dah appear di sini nanti. Okay, jadi kita perlu tunggu saja dulu. Dia kalau slide cikgu tu banyak, dia akan jadi lama sikit. Tapi kalau slide cikgu tu sikit macam saya ni, dia terus akan appear lah. Okey. Dan step seterusnya perlu cikgu buat, cikgu akan nampak add content dan juga activity. Sebelum tu saya terangkan apa ada dalam ni. Cikgu hanya perlu klik butang tambah ni. Cikgu akan nampak konten. Okay, ada beberapa konten yang kita boleh buat lah. Biasanya kalau cikgu nak bawa pelajar untuk meneroka dunia, cikgu boleh buat VR field trip. Cikgu kena explore sendiri nanti. Dia sangat menarik. Tapi yang saya nak tunjuk pada hari ini adalah kita pergi kepada activities. Macam saya terangkan sebelum ni, ada 10 activities yang kita boleh pilih. Jadi untuk sekarang ni saya nak pilih open-ended question. Bila kita klik saja open-ended question, cikgu akan nampak dia akan muncul di hujung slide kita. Okey, kejap lagi cikgu akan nampak dia muncul di hujung slide kita. Tapi kita kena type dulu soalan. Okey, contoh cikgu nak type apa? Mungkin apakah perasaan anda pada hari ini? Okey. Jadi terus nampak tak butang bawah ni yang biru ni save, cikgu terus klik save. Dan cikgu akan nampak macam saya cakap sebentar tadi, dia akan berada di hujung slide tu. Jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu hanya perlu dragkan dia, tarik dan letak di mana-mana cikgu nak. Biasanya di awal slide lah. Jadi dia dah ada ni slide pertama, kemudian slide kedua akan ada open-ended question. Macam mana cikgu nak sahkan yang open-ended question ni ada dalam activities cikgu? Cikgu hanya perlu tekan preview di bawah ni. Okay, kita klik di slide ni, kemudian preview. Preview ni adalah function dia untuk tahu adakah pelajar kita akan nampak tak activities tu bila dia dah klik link yang kita share nanti. Okey, kita tunggu preview tu. Okey, dah keluar preview. Ni adalah saya punya tajuk PDPR saya. Kemudian klik preview dan cikgu akan tunggu untuk lihat ya dah keluar open-ended question. Jadi inilah paparan di handphone ataupun laptop pelajar. Jadi dia akan tulislah. Dia akan tulis gembira ke, sedih ke. Okey. So, maksudnya cikgu dah berjaya lah setting satu activities. Kita tutup dulu. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat tambah aktiviti lain. Contoh cikgu nak tambah quiz. Jadi cikgu hanya klik semula. Pergi ke bahagian activities. Dan cikgu cari quiz. Okey, klik quiz. Okey. Jadi perkara pertama dia akan minta cikgu type soalan lah. Okey, contoh kita type lah. Apakah maksud penetralan? Okey.
Kemudian dia ada pilihan jawapan di bawah ni, cikgu kena masukkan pilihan jawapan. Contoh, garam dan air ataupun asid hilang sifatnya. Okey, jadi kalau cikgu nak buat 4 pilihan jawapan, cikgu hanya add answer lah. Tapi saya nak buat 2 je. Dan jangan lupa untuk tekan jawapan yang betul, contoh yang ni. Dan cikgu terus klik save di sini. Okey, klikkan saja. Dan kita akan tunggu dia akan muncul dalam kita punya slide. Okey, dah muncul. So biasanya dia akan muncul di hujung slide. Jadi cikgu kena tarik lah. Dragkan dia ke mana-mana yang cikgu nak. Contoh saya nak letak di sebelah slide yang nombor 5 ni. Okey. Jadi macam biasa kita preview dulu. Okey, klik preview. Untuk sahkan yang kita punya slide tu dah aktiviti yang kita buat tadi tu dah berjaya masuk ataupun belum. Okey, kita preview. Dan tunggu seketika. Boleh nampak ni student preview. Okey, ni adalah saya punya slide. Kemudian akan muncul tak aktiviti yang kita dah set up tadi? Ya, dia muncul. Okey, kita nampak. Dia dah muncul. Apakah maksud penetralan? So, pelajar akan jawablah. Apa-apa jawapan nanti. Okey. Setakat ni faham ya cikgu? Okey. Seterusnya bila kita dah buat macam-macam aktiviti dekat sini, cikgu boleh add on lagi aktiviti apa cikgu nak. Cikgu boleh tambah lagi. Okey. Jadi cikgu boleh pilih lah, cikgu nak buat poll ke, nak buat collaborate board ke, nak suruh pelajar melukis ke. Semua di sini cikgu boleh set up sendiri nanti. Okey, bila cikgu dah rasa dah puas hati, cikgu dah buat, cikgu boleh terus save dan exit. Jangan lupa untuk save dan exit. Okay. Bila kita dah tekan save dan exit, dia akan muncul dalam paparan ni. Okay. Jadi apa yang perlu cikgu buat, cikgu hanya klik dekat slide yang kita dah edit tadi tu. Okay. Cikgu boleh pilih nak live participation tambah Zoom, nak live participation ataupun student pace. Sebelum saya akan terangkan beza dia. Okay, kalau live participation ni, kalau cikgu nak buat live bersama pelajar, guna Google Meet ataupun Telegram punya voice ke, ataupun Telegram ada function video kan yang terbaru. Cikgu boleh guna live participation. Tapi kalau kita nak bagi tugasan secara offline, cikgu hanya gunakan student pace ni. Student pace ni cikgu bagi link, pelajar boleh jawab kemudian lah dan kita akan terima jawapan dia. Okey. Contoh macam mana cara nak copy link, hanya klik pada live participation ni. Okay. Kita akan tunggu dia generate link. Nampak dah? Okay. Link dia dah keluar kat sini. Okay, ni nampak copy link, email, Google Classroom. Jadi cikgu hanya perlu klik copy link saja dan terus submit kepada pelajar. Dan bila dah bagi link tu kepada pelajar, cikgu kena tengok dekat bahagian bawah ni, dia ada gambar ni. Cikgu klik saja dan cikgu akan dapati berapa ramai yang dah masuk kelas ni. Okay, kalau let's say kelas cikgu ada 20 orang pelajar, semua dah masuk, cikgu dah boleh mulakan lah. Boleh tengok total di sini, boleh mulakan kelas seperti biasa. Okay, bila kita dah selesai mengajar menggunakan Nearpod ni, okay, apa yang kita kena buat adalah cikgu boleh tengok report pelajar terlibat ke tak, dia terlibat separuh jalan ke ataupun sebagainya. Cara dia senang je. Sebab tu saya cakap Nearpod ni best. Kita boleh download report pelajar tu dan boleh jadikan sebagai evidence PBD. Okay, jadi cikgu nampak tak di sebelah kiri ni ada my lesson, report, start plans. Cikgu pilih report. Okay, cikgu tekan saja report. Okey, kemudian cikgu akan nampaklah slide yang cikgu dah mengajar tu. Cikgu klik saja dan dia akan ada tarikh bila kelas tu berlangsung dan juga jumlah pelajar lah. Jadi hanya klik pada jumlah pelajar ni. Cikgu dah nampak. Nampak tak? Ada quiz, poll, open-ended, draw-in, collaborate board. Ni semua aktiviti yang saya buatlah dalam saya punya slide. Kemudian setiap aktiviti ni kita boleh tengok berapa persen pelibatan pelajar. Okey, contoh. Kita tengok bahagian bawah ni. Student engagement details. Contoh saya ambil Abid. Untuk quiz, dia tak terlibat langsung, kosong. Poll, dia terlibatlah 50%. Open-ended, 33% je. Draw it, dia terlibat sepenuhnya, 100%. Sama juga macam pelajar lain.
Jadi cikgu boleh tengoklah semua pelibatan pelajar cikgu. Ada yang dia terlibat, tiba-tiba masa open-ended question dia tak nak jawab langsung. So kita boleh tengok dekat sini. Dan yang seterusnya, bila cikgu rasa nak jadikan sebagai evidence PBD, senang saja, cikgu nampak tak ada butang download dekat atas ni. Cikgu klik saja dan jadikannya dalam bentuk PDF. Jadi cikgu dah ada PDPR dan juga dah ada pelaporan PBD. Dah 2 in 1 dah. Okey. Rasa tu sahaja. Sebenarnya Nearpod ni sangat senang. Cikgu boleh cuba sign up dulu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.